Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yassir wa tu'assir wa bitamil khair. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Kita dapat melaksanakan tuntutan kita, menunaikan solat subuh pada pagi ini, dan alhamdulillah di Surau Putra Al-Amin pada pagi ini kita akan mengikuti siaran langsung forum Ihya Subuh sempena dengan program Semarak Cinta Rasul yang dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Putrajaya dengan kerjasama Surau Putra Al-Amin. Jadi ini norma baharu forum kita sempena Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Kita masih lagi di Putrajaya ini, masih lagi berada dalam tempoh PKPB. Kita doakan supaya PKPB ini cepat berakhir, wabak pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita ini cepat berakhir, dan kita dapat meneruskan program-program ataupun aktiviti-aktiviti keagamaan di masjid dan surau seperti biasa, dan mudah-mudahan kita dapat mengimarahkan rumah Allah ini seperti biasa. Walaupun kita masih berada dalam PKPB, tapi alhamdulillah kita dapat mengadakan forum subuh pada pagi ini. Kami sekarang ini berada di Dewan Solat Surau Putra Al-Amin, tetapi tak ada penonton. Tak ada penonton yang hadir secara fizikal. Tetapi terima kasih kepada muslimin-muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan secara online, secara live menerusi Facebook Surau Putra Al-Amin. Jadi mohonlah komen jelas tak jelas suara kami sedang ke udara pada pagi ini. Maklumkan tuan-tuan dan puan-puan berada di mana dan bagaimana kualiti suara dan juga visual secara live pada pagi ini. Boleh dengar tak suara saya ni? Atau mic ni kena dekatkan lagi? Kan? Kekok juga saya ni bercakap di hadapan kamera saja kan. Penonton duduk jauh sana kan. Jadi perlu respon. Respon tu penting. Respon daripada tuan-tuan puan-puan yang sedang menyaksikan secara live tu penting. Pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, walaupun tanpa kehadiran penonton, saya sangat berterima kasih kepada dua orang ahli panel yang sanggup merentas daerah. Merentas daerah, tapi alhamdulillah atas jemputan pihak Jawi dan juga Surau Putra Al-Amin. Jadi kedua-dua ahli panel kita dapat bersama. Di sebelah kanan saya perkenalkan Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Subki bin Osman, Profesor Madya, pensyarah daripada pada pagi ini. Ini bukan panel ya, ini teknikal sahaja. Letak mic, tiba-tiba pula panel masuk daripada interframe. Tengah live pun mereka kacau lagi nah. Jadi Dr. Suki daripada Bangi alhamdulillah sampai. Panel kita yang kedua, Fadil Ustaz Ilyas bin Ismail, tak asing lagi bagi penonton-penonton, tuan-tuan dan puan-puan semua. Seorang Ustaz Ilyas daripada Bandar Seri Putra ke Bukit Mahkota. Bukit Mahkota. Daripada Bukit Mahkota, Bangi jugalah. Merentah tu saya tanya tadi, ada sekatan jalan raya tak?
Kata dia ada, tapi dia lesen agung bagi, dia kata. Tunjuk surat Jawi, alhamdulillah pihak keselamatan memahami. Ini tugas rasmi, alhamdulillah. Kita nak bincang pada pagi ini sebab forum kita ini sempena dengan program Semarak Cinta Rasul yang dianjurkan oleh Jawi Putrajaya. Jadi kita nak pilih satu topik perbincangan kita, iaitu setiap hari mencintaimu. Amboi, tajuk kan macam drama. Kalau Ustaz Ilyas dia minat drama 7 hari mencintaiku. Kan itu pelakon Syukri Yahya dan juga siapa nama tu, Pak Ngami. Pak Ngami ni juru kamera yang tengah duduk buat live kita lah. Apa nama heroin dia? Siti Saleha. Kan saya pun tak pernah tengok drama tu, lama dah, Dr. Suki kan. TV3. 7 hari mencintaiku. Tapi kita pagi ini setiap hari mencintaimu. Maksudnya bukan 7 hari, bukan 10 hari, bukan 30 hari, tapi setiap hari kita nak mencintaimu. Siapa dia mu? Iaitulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Bukan Maulidur Rasul saja, bukan Rabiul Awal saja. Kita nak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi setiap hari kita nak mencintai Rasulullah. Tapi persoalannya tuan-tuan dan puan-puan ya, kita duk kata cinta Rasul, kasih Rasul, sayang Rasul, tapi kita ni termasuk ke tidak cinta Rasul kan? Kita ni termasuk ke tidak kasih pada Rasul? Takut mulut je cakap, sayalah moderator. Cakap je sedap kan? Sedap mencintai Rasul. Tapi buktinya apa? Apakah tanda-tandanya? Ini yang kita nak minta kedua-dua panel kita ni untuk menghuraikan. Kita minta izin Dr. Suki, kita nak bagi Ustaz Ilyas dululah. Dia mukadimah pasal dia duduk jauh sikit. Kan? Kita bagi Ustaz Ilyas mulakan dulu. Kalau kita sayang kasih dekat bini kan, hari-hari cakap I love you kan. Beli hadiah ni bukan kata hari birthday, bukan hari anniversary saja kan. Tak kira hari Isnin, Selasa, Rabu semua beli hadiah. Sayang kan. Tapi kalau kita cinta kat Nabi ni Ustaz ya, apakah amalan-amalan yang boleh kita buat supaya ini menandakan bahawa kita sayang kepada Nabi kita? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Zakaria yang juga merangkap pengurusi Surau Putra Al-Amin SPAA, kepada Tuan Guru kami Ustaz Profesor Madya Dr. Suki Osman, semoga Allah panjangkan umur Ustaz, dan seterusnya kepada para penonton, viewer, follower, sharer, apa lagi semua yang menonton pada waktu ini. Tak tahulah tengah berguling ke, tengah duk menerak ke apa, tak tahulah tu duk buat jok kodok. Kan, moga-moga suara kami clear lah. Nanti kita punya rakan teknikal bagi tahulah, tuan-tuan letak di ruangan komen jelas, clear, padu ke apa, tak tahulah, bubuhlah di bawah tu yang sepatutnya. Okey. Dan terima kasih pihak Jawi atas penganjuran yang sangat bermakna ini dalam program Semarak Cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak nafikan dalam kehidupan ni setiap manusia itu dikurniakan Allah dengan perasaan cinta, dan termasuklah cinta yang sepatutnya kita halakan perasaan tersebut ialah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita katakan bahawa, kata Ustaz Zakaria tadi, kalau kata cinta kepada Nabi, dia mesti kena ada tanda dia. Dalam dunia apa benda pun akan ada tanda lah. Kalau hari nak hujan, tanda dia mendung. Orang tunang, tanda dia ada cincin di jari, belah rotan lah apalah.
Kalau orang baru menikah ada inai. Lah ni bukan inai di jari dah, inai lukis lah ni. Berbunga-bunga pula kan. Kalau cincin dua tu macam mana? Cincin dua. Maknanya dia boleh rentah daerah tu. Berani. Dia berani. Dia tak ada surat tu. Dia lain tu. Dia jalan belakang. Ustaz Karya banyak pengalaman ni. Jadi kalau begitulah juga kalau kita sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda-tandanya ada ulama sebut ada tandanya itu ada 6. Jadi saya taklah sebut semuanya. Antaranya kata ulama, orang sayangkan Nabi ni dalam rumah dia akan adalah 1 atau 2 barang yang mengingatkan dia pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dalam bentuk kitab Syama'il Muhammadiyah ke Rahiqil Makhtum ataupun kitab sirah ataupun kitab apa lagi kitab Al-Azkar, wirid zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia ada CD lah nasyid ke ataupun selawat ke yang membawa ke arah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada CD drama 7 Hari Mencintaimu ke ataupun Korea ke Running Man ke apa, dia ada benda hak mengingat kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kata ulama, orang tanda dicinta Nabi ni dia pi mana-mana pun dia nampak benda yang Nabi suka. Macam kita kan, orang tua kita ada mak ayah. Mak ayah kita dia suka makan apa? Dia suka kuih lopeh ke, dia suka dia suka apalah makanan kegemaran dia. Dan kalau kita pergi satu tempat dihidangkan makanan tu, pertama sekali kita akan ingat apa? Wah, ayah aku suka benda ni. Tak pun arwah ayah aku minat sungguhlah kalau dapat benda ni. Dia suka. Jadi orang sayang Nabi pun macam tu. Nabi sukalah kalau buat perangai benda-benda ataupun amalan-amalan ni. Itu tanda. Ataupun kata ulama lagi, tanda orang sayangkan Nabi ialah dia sangat sensitif, dia sangat hati dia tu marah sungguh kalau ada cobaan-cobaan orang nak menghina, orang nak samakan Nabi dengan binatang walaiyazubillah, ataupun dia samakan Nabi ni dengan benda tak elok semua, dia rasa marah, dia ada rasa perasaan yang rasa nak memberontak lah kalau ada orang cuba nak menghina ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kurang lebihlah tentang tanda. Namun paling jelas sekali orang sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah dengan menghidupkan sunnah baginda Nabi. Dalam sebuah hadis ataupun riwayat daripada Amr bin Auf bin Zaid Al-Muzani radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata baginda Nabi, man ahya sunnatan min sunnati fa'amila bihan nasu kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, siapa-siapa yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnahku yang kata ulama dilupai amalan tu, maknanya orang dah tak berapa nak beramal dah dengan sunnah tersebut, maka kata baginda Nabi, dan diamalkan pula oleh orang lain, disebabkan dia tengok kita buat, orang tu pun tiru sama macam kita buat, kata Nabi, orang tersebut dia akan mendapat pahala setiap orang yang beramal dengan sunnah yang kita pertontonkan, yang kita pamerkan tersebut, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ini merupakan suatu ganjaran yang besar yang jangan kita abaikan. Maknanya kita buat satu sunnah, barangkali kita ni contohlah ada orang dia makan dengan tangan kanan, dia pakai apa barang pun dahulukan kanan. Orang tanya dia, kanan semua ni kau bukan kidal lah? Dia kata, aku ni sebab Nabi suka dahulukan kanan, tu yang aku kanan tu. Mulai saat tu orang tu pun mendahulukan kanan, asbab daripada dia tengok kita duk buat, selagi dia duk amal, boleh kata infinity, pahala kita tak berpenghujung selagi kita duk buat amalan sunnah tersebut lah. Hasil daripada kita yang tunjuk pada dia. Jadi maknanya kita bolehlah kongsikan apa amalan-amalan baik. Saya kira Ustaz Zakaria, Prof. Mahathir Dr. Suki Osman pun selalu mengajarkan pada kita banyak amalan-amalan sunnah ini, selagi orang duk amal, dapat pahala. Ni kawan-kawan yang menonton ni pun, tolong share lah, tolong share video ni, tengok saja pula, duk gelak, duk tekan like je. Tolonglah share. Dah berpanjangan pahala ni cerita ni.
kan SPA dapat pahala, Jawi pun dapat pahala. Ni hak ceramah kita pun semua tumpang pahala. Hak tukang rakam pun walaupun interframe lah sekejap tadi tu. Mujur dia tak buat hai. Dak dia nak bukti kat orang rumah dia sungguh main surau. Dia sungguh dia tak salah guna. Tu imam kita tu jangan main-main, suara bukan sedap tu. Jadi maknanya ataupun dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Man dalla ala khairin falahu mislu ajrihi fa'ilihi. Nabi kata siapa-siapa yang menunjukkan suatu jalan kebaikan, tunjuk satu benda baik dan diikuti oleh orang lain, dia akan mendapat setiap orang yang beramal dengan amalan baik yang kita pertontonkan tersebut. Itu. Dan kalau kita bercakap tentang sunnah pula Ustaz, banyak sunnah-sunnah Nabi ni. Saya ringkas beginilah, ada 3 lah amalan sunnah yang boleh saya jadikan, yang boleh saya kongsikan dengan para penonton, yang mungkin kadang-kadang mungkin kita tahu tapi dah lama kot tak buat pasal tak diperingatkan, kot tak ada forum macam ni, mungkin tak ingat dah kita kan. Pertama sekali iaitu sunnah berkait dengan kebersihan, iaitu Nabi SAW bersabda, "Idza staiqaza ahadakum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yadkhilhuma fil ina. Thalathan fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu." Kata Nabi SAW, apabila ada di kalangan kamu ini bangun daripada tidur. Kita ni kan subuh, pagi tadi bangun. Kata Nabi, bangun pagi-pagi, sebelum nak berwudu, basuh tangan sebanyak 3 kali. Basuh tangan 3 kali. Ini maknanya kalau kita sekarang ni SOP ke ataupun kempen jaga kebersihan ke apa semua ni, Nabi lebih dahulu mengajar tentang kempen kebersihan ni. Basuh tangan sebanyak 3 kali sebelum ambil sembahyang. Kerana kata Nabi, kamu tak tahu ke mana tangan kamu pergi malam tadi. Hampa tak tahu tangan hampa garu kot mana, tak tahu dia seluk kot mana, lepas tu dia pergi pegang muka, habis jerawat muka naik. Jadi tangan-tangan ni dia berisiko ada kuman-kuman. Jadi maknanya Nabi suruh basuh tangan dulu sebelum berwudu. Tapi Ustaz Zakaria, rupanya dalam cerita ni ada satu kitab Bustanul Arifin menceritakan, ada orang dia mempermain sunnah Nabi ni. Dia kata apa? Dia kata, hak kena basuh tangan tu, yang kena basuh tangan sebelum ambil sembahyang, sebelum wuduk tu adalah orang hak tangan tu jenis tak duduk diam. Macam kita ni tangan orang panggil apa? Tangan tertib, tangan behave, jenis baik macam ni, tak payah basuh dah. Dia kata. Nampak macam satu gurauan yang kita kata tak ada apa-apa. Tapi di sisi agama benda tu menghina sebenarnya. Seolah-olah dia rasa macam dia lagi cerdik daripada Nabi. Di dalam kitab tersebut menceritakan, laki-laki tersebut tak kala dia kata lagu tu, malam tu dia tidur, esok pagi dia bangun, tangan dia dalam punggung. Tangan dalam punggung. Tangan dalam punggung. Lepas tu dia pergi mana-mana pun tangan duk melekat tu dalam punggung. Tak tahulah kesudahan dia, kok dia pergi operate apa saya tak tahu. Tapi maknanya jangan main-main. Tuan-tuan kalau tak nak buat sunnah tersebut, jangan hina. Jangan duk hina. Nampak kawan kita simpan janggut, dia kata, dia tu tak ada pisau cukur kot. Dia kata kawan tu nak jadi kambing ke apa. Jangan hina lah. Tuan-tuan tak simpan janggut ke, tuan-tuan tak buat sunnah, jangan duk hina. Tak boleh. Kan, macam kita kata apa, orang perempuan dia tak setuju dengan poligami. Contoh kan. Dia tak setuju suami dia kahwin, tu cerita lain. Tapi dia kata Islam ni zalim ni, Nabi ni, tak boleh macam tu. Tak boleh. Tak adil. Tu selanjutnya Ustaz Zakaria lah sambung benda-benda macam tu kan. Orang Kuala Nerang ni dia ada keberanian lain sikit berbanding orang Sik. Darah siam. Biasalah muat gena lagu tu. Tu yang pertama. Sunnah yang kedua pula yang boleh saya kongsikan, yang keduanya adalah juga berkait dengan soal kebersihan, iaitu tentang bersin. Bersin. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautahu. Kata kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yang seronok ceramah maulud ni, sikit-sikit selawat sikit-sikit selawat. Kata Abu Hurairah, baginda Nabi kalau bersin, dua perlakuan Nabi ketika bersin. Pertama sekali, Nabi kalau bersin, Nabi akan menutup wajahnya ataupun menutup mulut lah. Betul orang kata, Ustaz, habis kita pakai ni apa, pakai mask ni kira macam mana? Maknanya dah pakai tu, tutup lagi, ambil pahala sunnah, tutup lagi.
maka pertama sekali tutup wajah, tutup muka atau tutup mulut. Kalau dalam riwayat tadi tu Nabi menutup bithaubihi, dengan kain atau dengan apa sajalah. Maksudnya kalau orang tua-tua dulu dia pakai apa, tuala good morning ke, handkerchief, dia panggil handkerchief. Orang Sikh panggil handkerchief lah. Tutup lagu tu. Dan yang keduanya kata Abu Hurairah, wa ghadda biha sautahu, dan Nabi merendahkan volume ketika bersin. Ni orang kita ni tu dia ada bersin dalam kampung, ingat dia seorang ada hidung. Cem ho kat ujung tu dia cem. Jangan lagu tu. Ada kol-kolah tu. Ingat hang seorang keresdung. Orang lain pun ada agak relax Kontrol. Sebab Islam ni kan adab, akhlak kan. Sunnah ni akhlak. Jadi buat lagu tu. Maknanya tutup. Dan kalau kita mungkin tengah makan takut bersembur apa hak nasi, hak apa dalam tu, satu. Dan yang keduanya rendahkan volume ketika bersin. Selain mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar kata yarhamkallah, itu semua sedia maklum. Dan sunnah yang ketiga iaitu ketika macam sekarang ni musim-musim hujan, kami kat belah Lembah Kelang ni banyak hujan sampai ke Hulu Langat pun banjir siap dah. Salah satu sunnahnya ialah bila hujan turun, kita banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling ringkas, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah yang turun ini sebagai benda yang bermanfaat buat kami. Boleh sama-sama? Allahumma. Lepas tu dia sambung barik lana. Pasal dia lapar, dia kata mana bungkus sarapan, tak ada lagi. Kan penceramah confirm ada. Hak di rumah makan sendirilah, duk masak tadi tu. Tak disediakan untuk yang penonton di luar sana dapat pahala lah, tukang share. Allahumma sayyiban nafi'a. Ringkas saja. Ya Allah, jadikanlah hak turun ni, hujan ni sebagai yang bermanfaat buat kami semua. Akan tetapi dalam hadis atau riwayat yang lain, Nabi menegahkan pada kita, jangan sesekali kita dok mengutuk. Mengutuk ni termasuklah makhluk Allah yang namanya angin. La tasubbur rih, jangan kau mencela angin. Angin ke, hujan ke, jangan duk mencela. Kata ulama, mencela angin maupun hujan ni termasuklah kita seolah-olah tak senang hati dengan kehadiran dia. Aduh, hujan pula dah. Baru habis PKPB, baru nak berjalan, baru nak berkelah apa, hujan pula dah. Jangan macam tu. Tu seolah-olah kita menghina, mencela apa yang Allah Ta'ala turunkan. Jadi saya kira mungkin itu sunnah yang ringkas yang boleh kita jadikan sebagai amalan yang kita terlepas pandang. Kadang kita duk rasa benda tu biasa, tapi rupanya kena diperbetulkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Ilyas atas perkongsian 3 sunnah pagi ini yang perlu kita amalkan, kan. Sunnah bangun pagi, basuh tangan dulu, kan. Sebelum berwudu basuh tangan dulu, kan. Kemudian bersin macam mana. Lepas tu kalau Allah Taala turunkan hujan, angin dan sebagainya, apa sunnah yang perlu kita laksanakan. Jadi itu antara sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan. Jadi saya duk dengar jugalah kok Ustaz Ilyas nak cerita sunnah poligami ke. Tapi tak berani sentuh yang tu ya. Boleh balik dia. Tak boleh. Alhamdulillah, terima kasih pada penonton-penonton yang menyaksikan secara langsung, hampir 100 orang melihat ini. Alhamdulillah. Terima kasihlah ramai ni sahabat-sahabat yang banyak bagi share, banyak bagi komen, banyak sini Nur Aziza, Kak Mar, Nur Iliana, Abang Mak Stapa, Mak Zom pun ada ni, Bilal Surah Putra Al-Amin. Yang dulu ini senang mesra resources ni, tak tahu siapa dia. Masuk juga dalam ni pun. Lepas tu banyaklah ramai saudara Muhammad Zahiruddin, alias Din MZ, kemah keming Mbak Hang. Hai Ustaz Jack. Saya je yang dia tegur ya. Moderator yang dia minat ya. Asyiklah jadi moderator kan. Jadi terima kasihlah semua yang menyaksikan secara live FB Surah Putra Al-Amin pada pagi ini. Dan kita nak bagi pula kepada panel kita yang kedua, nak bercakap juga tentang cinta Nabi lagi, Ustaz Dr. Suki ya. Kerana ialah isu semasa sikit lah nak minta doktor sentuh pada pagi ini ni. Baru-baru ni timbullah isu berkenaan dengan
capal Nabi. Kan. Jadi timbul perbalahan sikit. Jadi perbalahan ini pun bukan sebab nak gaduh ke apa, sebab masing-masing cinta Nabi semua. Kan hak yang satu ni pun kata tak cinta Nabi, tak buat lagu ni. Hak satu lagi ni kata cinta Nabi je, sebab ni kami buat begini. Jadi itu contohlah doktor. Jadi isunya adalah isu tabarruk. Tabarruk ni ialah mengambil keberkatan dengan benda yang Nabi suka, dengan pakaian yang Nabi selalu pakai, dengan benda-benda yang sampai sahabat ni kalau sampai naik unta, naik kenderaan sampai satu tempat tu, dia tundukkan kepala dia, walaupun pokok tu dah tak ada dah. Dia kata pasal apa duk tunduk? Lalu Kak Simin dia kata aku pernah tengok Nabi SAW ni, bila dia lalu kat kawasan ni dia tunduk kepala, tunduk tu pasal pokok tu, dahan tu lintah jalan kan, jadi Nabi pun tunduk kan. Jadi pokok tu dah kena tebang lah, dah tak ada dah, dia pun tunduk juga. Pasal sahabat tanya pasal apa, pasal sebab lalu ni Nabi pun tunduk juga. Jadi macam-macam caralah orang nak mengingat pada Rasulullah, nak menunjukkan kasih pada Rasulullah ni macam-macam doktor. Jadi isu tabarruk dengan Rasulullah ni, jadi mungkin doktor boleh jelaskan sikit supaya kita dapat ambil yang terbaik. Kedua-dua pandangan tu baik, tapi kita nak ambil yang lebih baik dalam kehidupan kita. Sila doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Zakaria selaku moderator forum Ahya Subuh pada pagi ini, sahabat ahli panel Ustaz Ilyas, dan juga para penonton yang berada di rumah pada pagi ini. Moga-moga insya-Allah kita termasuk dalam kalangan orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kita mencintai Nabi, pada pagi ini kita sanggup mewakafkan waktu kita ada untuk sama-sama kita berbincang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai kita menyemarakkan lagi cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu benda yang sangat penting sebelum saya nak bincang tentang isu tabaruk itu, kalau benar-benar kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita mempertautkan, memperkukuhkan persaudaraan sesama kita. Sebab ini merupakan sunnah Nabi. Dan Allah Ta'ala sebut, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Dan Nabi SAW sebut, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, ini ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi kata, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Iaitu kata Nabi, perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang sesama mereka, dalam merahmati di antara mereka, dalam belas kasihan antara mereka, adalah seumpama sekujur tubuh, satu anggota tubuh, yang bila mana salah satu anggota daripada tubuh itu sakit, maka akan menyebabkan seluruh tubuh itu akan turut terasa sampai terpaksa berjaga malam, demam dan sebagainya. Yang sakit kaki kena gaut, nyut dia rasa. Tapi mata nak tidur tak boleh. Nak tidur tak boleh.
Nak pejam mata tak boleh. Jadi maknanya di situ sebab apa? Sebab apa kena-mena dengan matanya? Kesan daripada sakit kaki. Sebab apa? Sebab kesatuan yang ada pada tubuh tersebut. Kaki sakit, kepala pening, kan, badan terasa lenguh dan macam-macam lagi. Orang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala kena ada semangat yang seumpama itu, semangat kasih sayang di antara satu sama lain. Yang ni yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang-kala satu benda yang sangat menyedihkan bila kita bincang tentang semarak cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua pakat dakwah, oh aku cinta pada Nabi, tapi dalam masa yang sama mereka menyalahi sunnah Nabi, iaitu berlakunya pergaduhan, terutama dalam isu-isu yang kadang-kadang tak boleh bergaduh, isu kecil je pun, kan? Jadi perkara seumpama itu menyebabkan dia tidak melakukan sunnah Nabi SAW. Walau mendakwa dia cinta pada Nabi, walau mendakwa dia sayang pada Nabi, tapi dalam masa yang sama dia menyalahi apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, isu tabaruk kalau kita tengok, tabaruk ni ambil berkat daripada Nabi SAW dan juga barang-barang peninggalan Nabi SAW. Perkara ini tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang kebenaran mengambil tabaruk daripada Nabi SAW, sama ada Nabi ketika hidup maupun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kalau kita tengok Nabi SAW, tuan-tuan, para sahabat, Masya Allah, mereka berlumba-lumba untuk mengambil berkat daripada Nabi SAW. Tabaruk ni apa? Dapat berkaitan berkat. Berkat, barakah. Asal perkataannya barakah, kita orang Melayu panggil berkat. Kalau Jawa berkat lain pula. Kalau Jawa dia berkat, ada Jawa sini ke? Dia nasib berkat dia lain. Tapi ada unsur juga barakah tu. Sebab apa? Sebab dia nak kongsi. Dia makan, dia bawa balik di rumah kan. Saya pernah sekali saya pergi ceramah satu tempat yang semua Jawa. Saya seorang yang bukan Jawa. Kan? Masa ceramah tu depa nampak dia bagi perhatian begitu baguslah, kan? Tapi lepas ceramah tu depa semua sembang Jawa. Saya tak faham apa. Memang kawasan tu Jawa semua. Tapi lepas daripada program, kemudian ada makan-makan. Kita pun syok kan. Hak tu agenda yang paling ditunggu-tunggu. Kan, makan ni kan. Jadi saya pun sing-sing tangan tu, ada bulan talam kan. Sing tangan baru nak makan, rupanya pakai ambil bulan plastik. Lah, saya kata apa siapa? Berkat. Kata berkat itu berkat Jawa lah, maknanya dia tak makan sendiri, dia akan ambil bulan plastik buat balik makan di rumah. Itu ada juga unsur barakah dalam agama tu. Barakah ni makna apa? Kita panggil berkat tu al barakah az-ziyadatu fil khair. Ziyadatul khair. Sebab dia asal perkataan dia an-numu, bertambah-tambah kebaikan. Az-ziyadah fil khair, bertambah-tambah kebaikan. Jadi maknanya dah baik dah. Nak ambil berkat daripada Nabi SAW supaya bertambah-tambah kebaikan yang kita peroleh. Sebab itu kita tengok sahabat-sahabat berlumba-lumba air wuduk Nabi. Dia panggil wadu, tuan. Beza antara wuduk dan wadu. Apa makna wuduk sebenarnya? Wuduk daripada perkataan wada'ah. Wada'ah ni makna berseri, bersinar. Wadu maksud dia air wuduk. Wuduk perbuatan mengambil wuduk. Itu beza dia. Dari sudut baris saja beza makna. Jadi air wuduk Nabi ataupun wuduk Nabi SAW ni, tuan-tuan, pakat berebut. Kalau lebih-lebih itu apa semua, sahabat yang dapat tu yang ambil, kemudian sahabat lain yang tak dan, pakat orang tercalik orang sikit lah daripada mana sahabat dan tu. Faham ke tak tu ni? Kan nak ceritanya pakat berlumba-lumba. Sebab itu ada seorang sahabat Jabir, dia kata satu hari aku sakit, Nabi SAW ambil wuduk, Nabi percik dekat aku. Dengan percik itu memberi kesembuhan kepada aku. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini berlaku pada zaman Nabi. Sehingga kan ada seorang utusan Quraisy yang dalam perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah satu ketika dia balik cerita kepada orang Quraisy, dia kata aku tak nak tengok manusia yang orang hormat kepada pemimpin dia macam sahabat-sahabat Muhammad yang hormat pada dia. Aku pernah jadi utusan pergi ke Kisra, aku pergi ke Kaisar, aku pergi ke Najasyi, Habsyah, merata aku pergi. Aku tak nak tengok bagaimana sahabat-sahabat Muhammad yang begitu berlumba-lumba untuk menghormati, untuk bertabaruk dengan Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hingga kan dia kata bahawa ketika mana Nabi ludah sekalipun, sahabat-sahabat berebut nak pegang, nak ambil ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disapu di muka dan sebagainya. Itulah sesuatu perkara yang sabit dalam hadis-hadis yang sahih. Tuan-tuan, begitu juga kalau kita tengok tuan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi melaksanakan haji wada, Nabi cukur rambut. Cukur rambut. Dan rambut itu mengikut riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rambut itu diberi kepada Abu Talhah dan diambil rambut tersebut dan dibahagi-bahagikan kepada para sahabat untuk bertabaruk. Hatta Khalid Al-Walid, satu kisah yang terkenal, satu kisah yang masyhur. Khalid Al-Walid ni dia kan kita tahu dia suka perang. Pasal apa dia suka perang? Dia nak cover balik apa yang berlaku pada zaman jahiliah. Kita tahu dalam perang Uhud, dialah antara punca utama yang menyebabkan kucar-kacirnya tentera Islam. Sebab waktu tu dia merupakan ketua, pemimpin, panglima angkatan tentera di kalangan golongan musyrikin. Ketika mana umat Islam dah merayakan kemenangan dah, maka terlupa pesan Nabi tu. Di Jabal Rumah tu pakat turun kan. Daripada 50 orang lebih kurang 40 turun ni. Ketika itu Khalid Al-Walid dia patah balik, dia serang hendap daripada belakang dan menyebabkan kucar kacirnya tentera Islam. Itu antara kita kata jasa Khalid pada Quraisy. Bila dia masuk Islam dia sedih. Dia teringat balik bagaimana perbuatan-perbuatan dia. Dia nak cover balik, maknanya dia nak betul-betul mana-mana peperangan, mana-mana jihad dia nak masuk untuk dia nak cover balik apa yang dibuat pada zaman jahiliyah. Dan dia nak syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Khalid akhirnya dia tak syahid. Sebab tu ketika mana dia nak meninggal dunia, Khalid ni dia kata tidak ada pada tubuh badanku melainkan setiap inci dalam tubuh badanku ada bekas tikaman-tikaman kerana berjihad. Tapi malangnya aku takkan mati di medan jihad. Sebab dia mati kerana sakit atau dia mati di perbaringan. Jadi Khalid ni antara perkara yang diambil bertabaruk dengan Nabi SAW, rambut Nabi. Dia ambil, dia masukkan bawah topi dia lah. Topi. Kalau perang kan, dia dah dia pakai topi dia. Dan itu memberi semangat kepada dia. Dan apabila topi dia tercabut, terkeluar, perkara pertama dia nak selamatkan topi dia dulu. Sebelum yang lain. Orang pun heran apabila Khalid ni topi yang diutamakan. Apa dia kata? Aku tak rela topiku ini yang ada padanya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimiliki oleh golongan musyrikin. Jadi itu kecintaan dia hatta kepada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat tentang bagaimana sayangnya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Begitu juga kalau kita lihat kepada pakaian Nabi. Pakaian Nabi. Antaranya jubah Nabi SAW. Riwayat daripada dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Asma binti Abu Bakar. Asma menyatakan bahawa ada satu pakaian yang Nabi SAW suka pakai. Bila mana Rasulullah SAW suka pakai, maka selepas kewafatan Nabi, pakaian itu berada pada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Lepas kewafatan Aisyah, Asma kata, aku ambil, aku simpan dekat aku. Dan pakaian itu kami ambil berkat daripada pakaian itu. Di mana bila ada orang sakit, kami rendam. Kami rendam pakaian itu, kami ambil air itu, bagi minum kepada orang yang sakit. Alhamdulillah, dengan asbab Nabi SAW, dengan kemuliaan Nabi, dengan keberkatan, bekas-bekas kesan tinggalan daripada Nabi SAW, maka sembuh penyakit orang yang sakit apabila direndam air daripada jubah ataupun pakaian Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita nak lihat, ini semua berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Jadi sebab itu saya kata para ulama tidak khilaf dari sudut mengambil tabaruk berkat daripada Nabi SAW, sama ada sewaktu Nabi masih hidup, of course lah, hatta selepas Nabi wafat. Hingga kan ada seorang ni daripada Islam, saya ada seorang ulama ni, dia cerita dalam kitab tasawuf lah, daripada Turkmenistan. Dia sanggup menggunakan harta dia
yang banyak untuk mendapatkan rambut Nabi. Ini orang dululah untuk mendapatkan rambut Nabi. Hanya 2 helai kot. Punyalah dia sanggup korbankan segala hartanya, dan dia wasiatkan bila mana dia mati dikebumikan dengan rambut tersebut. Sebab itu memang kebanyakannya kalau kita lihat siapa yang ada barangan-barangan tinggalan Nabi SAW, kain ke, baju ke, rambut ke, sebagainya, biasanya mereka berwasiat untuk apa? Untuk dikebumikan bersama dengan barang peninggalan Nabi SAW untuk mengambil barakah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi isu ambil berkat ni tidak ada isu sebenarnya, sebab ia berdasarkan kepada hadis yang sahih. Cuma yang menjadi khilaf adalah adakah barang tersebut masih ada? Itu persoalannya. Adakah pakaian Nabi yang dipamerkan itu yang banyak sekali di Museum Topkapi? Dia orang Turki ni dia ejaan macam Topkapi, tapi dia bacaan dia Topkapi. Sebab I dia ada beza 2. Satu I ada titik, satu I tak ada titik. I ada titik dibunyi I. Contohnya iyim. Kita ajak bahasa Turki sikit bagi ni. Nasilsen ejaan dia N-A-S-I-L. N-A-S-I-L patut bunyi nasil lah kan. Tapi I dia tak ada titik. I tu tak ada titik, jadi bunyinya nasil. S-I-N, I tak ada titik juga, bunyi E. Nasilsen. Jawapannya iyim. Iyim, I tu ada titik, maka bunyi I. Yim. Nasilsen, jawapannya iyim. Okey, ni saya tanya ni, nasilsenas? Nasi lemak. Oh, teringat nasi lemak awal. Macam nak mengti awal apa ni. Jadi maknanya museum itu yang di Turki itu, museum dia ejaan dia Topkapi, tapi bacaan dia Topkapi. Sebab I itu tak ada titik. Itu sikit keadaan grammar sikitlah. Kebetulan dulu saya belajar bahasa Turki masa kat Jordan dulu. Saya belajar bahasa Turki. Lepas belajar bahasa Turki, pi Turki pula. Zaman tu, okey lah, praktis tak kira lah. Kan? Tapi duk ingat sikit-sikit ya, tak banyak lah kan. Jadi di museum Topkapi banyak barang tinggalan Nabi SAW. Kadang-kadang dibawa buat pameran dan sebagainya. Cuma para ulama, kalau pedang Nabi itu kebangkalan ya, itu yang banyak yang mengiyakan. Tapi barang-barang lain, kebanyakan para ulama menyatakan tak tahu. Wallahu alam. Ada yang kata ya, ada yang kata tak dapat dipastikan. Sebab apa? Sebab benda tu dah lama sangat-sangat dah. Dah lama sangat-sangat. Jadi ada yang dan dia ambil pula daripada kebiasaan sahabat-sahabat, para tabi'in dan sebagainya, bila mereka ada barang Nabi, mereka nak bersama sampai ke akhir hayat. Jadi kebarangkalian ia sampai kepada kita tu tak tahu. Maka di sini khilaf di kalangan ulama. Kat sini khilaf. Bukan khilaf tabaruk. Tabaruk tak khilaf. Khilaf dari sudut yang ada sekarang ni, adakah benar-benar ia daripada Nabi? Kalau benar-benar Nabi memang tak khilaf lah. Makna tak ada masalah lah. Tapi tak tahu. Tetapi benda yang lebih pasti yang tahu sunnah Nabi ni, yang mana yang termaktub dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu memang itu ada sampai bila-bila. Jadi maknanya saya nampak bahawa isu tabaruk baik hari ni capal memang tak ada, lukisan saja, buat lukisan dan sebagainya untuk mengenang Nabi, bagaimana tidak ada masalah apa pun. Kan, sebab apa? Sebab nak mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nampak benda ni yang saya sebut daripada awal tadi, bahawa sunnah Nabi itu yang perlu diperteguh kepada kita, jangan duk bergaduh. Itu isu dekat situ. Kalau kita bergaduh, maknanya kita tak hidupkan sunnah Nabi. Kita duk bergaduh, sedangkan Nabi mengajar kepada kita untuk kesepaduan. Kalau benda-benda khilaf, benda-benda yang begitu, kita saling memaafkan di antara satu sama lain, dengan tak dinafikan bahawa kewajipan untuk menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita yang paling utama, sama ada sunnah qauliyah maupun sunnah fa'aliyah maupun sunnah takririyah. Jadi sekadar itu dulu, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Seronok saya mendengar cerita kupasan daripada Fadil Ustaz Dr. Suki sebentar tadi, kerana bila kita dapat suatu penjelasan, dapat suatu ilmu, hati kita menjadi tenang. Itu tanda berkat juga tu. Bila kita dapat suatu ilmu baru, kita dapat suatu pengulangan dan sebagainya, kita rasa lega.
Din MZ rasa lega tak pagi ni Din MZ? Harap-harap rasa lega lah. Lega sebab kita dapat suatu penjelasan, satu kupasan yang sangat menarik. Yang tadi doktor sebut tadi bahasa Turki, kita duk sebut Topkapi kan. Kan muzium tu. Saya pernah sampai tu Ustaz. Kan tapi duk panggil Topkapi tu. Nampak sangat kalau nerang. Kalau nerang siam. Kan jadi alhamdulillah. Jadi isu tabarruk tadi kita jelas, memang tidak ada khilaf, kita boleh mengambil sahabat-sahabat mengambil tabarruk dengan barang-barang peribadi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sehingga Ustaz sebut tadi ludah Nabi pun orang nak ambil berkat. Sebab kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi itu sehingga air liur dia orang nak ambil berkat. Kalau air liur Ustaz Ilyas saya tak tahulah siapa nak ambil berkat. Sila. Orang takutlah ni kan, nak duduk dekat pun tak berani kan. Kan itu dia kehebatan Nabi SAW. Jadi suka balik kita jangan duk gaduh lah pasal hak benda khilaf ni, hak isu capal ni daripada Rasulullah ke tak Rasulullah ke. Kita jangan bergaduh sampai ke tahap tuduh orang ni salah, orang ni masuk neraka, orang ni masuk syurga. Kan banyak lagi sunnah hak yang Nabi tinggal, hak yang jelas hadis sahih kita tak buat pun. Yang tu kita tak gaduh. Sepatutnya kita pakat duk gaduh. Ni hak Nabi suruh ni. Nabi suruh apa? Nabi suruh banyakkan bersedekah. Sedekahlah kat kami ni 3 orang ni kan. Sunnah lah tu kan. Kau tak kira sunnah? Bagi nombor akaun lah. Bagi nombor akaun. Kan itu benda yang Rasulullah menghormati orang tua, menyatu padukan ummah, tidak berpecah belah. Itu kan sunnah dalam Al-Quran pun sebut, sunnah Nabi SAW pun suruh buat. Kan itu jelas, tidak ada khilaf. Tapi kita tak mau buat yang tu. Yang kita duk kalut, duk cari hak yang benda khilaf, lalu kita perbesar-besarkan. Kan? Jadi ini antara kesilapan yang berlaku pada diri kita semualah. Tak kata siapa, kita semua. Jadi terima kasih banyak lagi. Alhamdulillah masih lagi ramai yang sedang menyaksikan live forum kita pada pagi ini. Terima kasihlah Kak Yati Ismail. Siapa lagi? Minta maaf lah Kak Noh, silap sebut nama dia tadi. Alamak, itu pun dia komplain. Jangan main-main. Terima kasih pada Nizam. Mata subuh begitulah. Belum sarapan lagi ni. Terima kasih semua yang sedang menyaksikan secara live FB Surau Putra Al-Amin. Kita masih lagi mengikuti forum sempena program Semarak Cinta Rasul yang dianjurkan oleh Jawi dengan kerjasama Surau Putra Al-Amin bersama dengan Ustaz Profesor Madya Dr. Suki Osman dan juga Ustaz Ilyas Ismail. Jadi peluang kedua ini saya nak tanya pada Ustaz Ilyas pula. Kan kalau kita cinta kepada Nabi SAW ni, kita kalau boleh nak bertemu dengan Nabi atas dunia ni, nak bertemu secara fizikal mungkin mustahil lah. Bertemu di dalam mimpi, itu insya-Allah sama-sama kita pakat doa dapat bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Dan yang kita harapkan juga kita dapat bertemu dengan Rasulullah SAW secara fizikal di hari akhirat nanti. Lebih-lebih lagi kita nak mendapat syafaat yang kita harapkan, syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, iaitu syafaat yang diberikan oleh Nabi SAW. Tapi persoalannya Ustaz Ilyas, layakkah kita ni nak mendapat syafaat Nabi kan? Jadi apa cara yang terbaik supaya mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat syafaat Nabi di hari akhirat nanti? Terima kasih muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey ke semua tu di rumah tu? Habis apa nasi lemak? Kami tak lagi ni. Kalau kita sebut tentang syafaat ataupun jaminan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan suatu benda yang kita begitu dambakan sekali, iaitu kita mengharapkan syafaat daripada baginda Nabi.
Dan kata ulama, syafaat Nabi ni ada pelbagai bentuk. Maknanya kalau orang kata pasal apalah nak hidup ni nak sangat syafaat Nabi, cukuplah amalan-amalan kita boleh jadi syafaat. Ya, kita tidak menafikan bahawa amalan-amalan kita boleh juga menjadi syafaat untuk kita. Sebagai contoh, orang baca Quran boleh jadi syafaat untuk dia dan banyak lagi. Tetapi kita mengharapkan syafaat Nabi ni, antara bentuk syafaat Nabi ialah Nabi Muhammad SAW boleh masukkan seseorang ke dalam syurga tanpa hisab dengan izin daripada Allah Ta'ala. Ini merupakan satu kemuliaan orang yang dapatnya. Ataupun kata ulama lagi, Nabi Muhammad SAW boleh mengeluarkan orang yang dah memang confirm masuk neraka, boleh dikeluarkan daripada neraka itu dengan izin Allah, dengan syafaat Nabi SAW. Ada juga ulama kata lagi, syafaat Nabi ni kalau seseorang itu dia ini dah pun masuk syurga, dia boleh di-upgrade naik ke syurga yang lebih tinggi juga dengan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Seolah macam dapat endorsement lah, macam dapat satu jaminan daripada Nabi sendiri untuk dinaikkan darjat seseorang. Dah masuk syurga ni, dinaikkan ke darjat yang lebih tinggi. Lalu ceritanya sekarang apa amalan untuk kita nak mendapat syafaat baginda Nabi? Ringkas-ringkas lah, kita ni pun matahari tegak dah ni. Iaitu antara amalan-amalannya banyak. Salah satunya ialah yang mudah-mudah, yang ringkas, yang senang kita kadang terlepas pandang, iaitu amalannya berdoa selepas daripada laungan azan. Doa lepas laungan azan. Ada satu hadis Nabi SAW bersabda, man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, sampai habis. Maka kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Nabi kata, berhak ke atas orang tersebut akan mendapat syafaat aku kelak nanti di hari akhirat. Siapa orang ini? Iaitu orang yang membaca doa lepas daripada laungan azan. Janganlah tinggal. Maknanya azan mana-mana pula. Ada setengah orang dia baca doa untuk azan surau dia je. Lepas tu surau dia pun dekat dengan masjid tu. Masjid tu punya azan, dia kata bagi orang Korea tu lah yang baca doa situ. Dia cukup dah surau ni. Tak. Selagi mana azan lah, bacalah tuan-tuan. Sebab Nabi kata lepas laungan azan, baca je lah mana-mana doa pun. Doa azan, sama ada azan surau kita, azan masjid orang lain ke, masjid azan TV, azan radio tu, janganlah tinggal. Ni kadang lepas azan orang duk mengumpat pula. Azan bukannya lagu jiharkah, jarkah dia kata tu azan tu. Orang patut doa, dia duk kutuk Tok Bilal pula. Suruh dia azan senyap, krik-krik jadi. Jadi jangan tinggal tu amalan membaca doa selepas azan. Itu yang pertama. Kerana layak, berhak dia akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Itu yang pertama. Amalan yang kedua, ni kena usaha sikit lah. Kerana kelebihan dia besar. Iaitu amalan dia iaitu kita ini memperbanyakkan solat-solat sunat. Diriwayatkan daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, ketika beliau pernah berkhidmat dengan Nabi satu malam, dia minta izin dengan Sayyidina Anas bin Malik. Dia minta izin supaya satu malam dia nak khidmat dengan Nabi. Maknanya malam tu Nabi kan kebiasaan solat malam, maknanya menyediakan air wuduk ke, menyediakan pakaian untuk Nabi semayang malam. Dia nak khidmat, Rabi'ah bin Ka'ab ni nak satu malam, bagi can lah kat dia pula. Jadi Anas bin Malik pun dengan izin Nabi, boleh. Dia pun khidmat dengan Nabi, sampai nak dekat menjelangnya subuh, Nabi pun kata, sal. Apa makna sal? Mintalah, aku nak minta apa-apa. Kan ketua negara ni, aku nak minta apa-apa lah. Kalau kita di tempat Rabi'ah ni, tak tahulah apa yang kita nak minta. Jumpa orang besar ni kan, minta projek ke, tender kantin sekolah ke apa, tak tahulah. Tapi dia hanya minta bahawa, ni ringkaslah, dia kata dia nak murafaqatak fil jannah. Aku ingin menjadi temanmu nanti di dalam syurga. Dia minta pada Nabi SAW. Ini cerita Ustaz Zakaria, orang hak dah pernah hidup, berjuang, berkhidmat, bertemu dengan Nabi. Jadi kalau kita yang tak pernah bertemu, tak pernah dapat, ialah langsung dengan Nabi ni, takkan tak teringin.
untuk bertemu dengan Nabi SAW di syurga nanti. Lalu apa kata Nabi? Fa'ini ala nafsika bikasrati sujud. Kata Nabi, untuk itu kalau nak dapat peluang bersama dengan aku, teman dengan aku dalam syurga nanti, kita bahasa budak-budak sekarang kata BFF lah, best friend forever lah. Jiran Nabi dalam syurga, salah satu amalannya ialah, kata Nabi, bantu aku untuk aku tolong engkau dengan memperbanyakkan sujud. Kata ulama, memperbanyakkan sujud ni termasuklah solat-solat sunat. Kan ada ni solat sunat isyraq boleh, solat sunat duha, buat banyak-banyak solat sunat. Tu yang kedua. Dan yang ketiga sekali akhir, yang ketiganya ialah meramaikan jemaah ketika solat jenazah. Maknanya peluang untuk jenazah tu dapat syafaat Nabi di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis kata Nabi, ma min mayitin tusalli alaihi ummatan minal muslimin yabtaghunahu mi'ata kulluhum yashfa'unahu lahu illa syufahu fihi. Kata Nabi, tidaklah meninggal satu orang melainkan dia ni disembahyangkan oleh 100 orang, riwayat lain kata 40 orang, maknanya ramailah, kecuali dia ni akan mendapat syafaat aku, syafaat Nabi kelak di hari akhirat. Tu yang kadang tu. Tapi itulah, kita ni nak bagi ramai jemaah untuk semayangkan jenazah kita ni, maknanya satu benda yang masa hidup jenazah tu, atau kita semualah bakal jenazah ni kan tak tahu siapa nak pergi dulu ni. Maknanya kena apa? Kena berbaik-baik dengan orang. Kalau tidak, kalau kita meninggal, tak tahu siapa nak semayangkan kita. Kadang ada setengah orang, anak sendiri belum tentu boleh semayangkan jenazah bapa. Tu imam suruh, anak imam dia Parkinson jadi tak nak. Suruh saya selawat boleh lagi, jadi imam tak mau kan. Takut ada setengah anak tu gagah juga jadi imam, rukuk rukuk. Orang tanya pasal rukuk ni, bapak saya hormat sikit lah. Hang jadi apa masuk ayak ke apa ni kan. Dia kena cek suhu tu, jenis macam tu. Dia takut 40, demam sampai rukuk bapak sendiri mayang jenazah. Jadi maknanya meramaikan jemaah untuk solat jenazah ini merupakan suatu kelebihan untuk jenazah tu mendapat syafaat Nabi di hari akhirat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ilyas. Jadi yang terakhir Ustaz Ilyas sebut tadi, memperbanyakkan kehadiran jemaah untuk menunaikan solat jenazah. Mudah-mudahan jenazah itu akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kalau Ustaz Ilyas pergi dulu daripada saya, insya-Allah saya berazam untuk hadir untuk solat jenazah beliau. Dan kalau saya pergi dulu pun Ustaz, Ustaz kalau ada masa dengar kata mati dah Ustaz Zakaria tu. Baru duk melawak subuh tadi kan. Jadi tolonglah datang untuk ajak ramai-ramai kan. Jemaah ni termasuk yang menonton kan, dengar kata Ustaz Zakaria tak ada dah, pakat-pakat mai. Pasal Ustaz Ilyas sebut tadi hadis, siapa hadir 100 orang, dari riwayat kata 40 orang, insya-Allah jenazah itu akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan, kita dah sejam dah kita berforum ini. Ini yang terakhir kita nak bagi Ustaz Dr. Suki buat kesimpulan. Dan juga ada soalan yang ditanya tadi, banyak juga soalan yang tanya, tapi saya nak pilih sajalah. Kak Iyat pun nama dia minat sungguh dengan Ustaz Ilyas. Dia kata Ustaz Ilyas kat mana, FB ke, TV ke, radio ke, dia akan tengok kan. Nama kecil hati saya kan. Kecil hati Dr. Suki. Terima kasih Kak Iyat. Banyak komen share dalam live ini. Dr. Suki ni ada soalan daripada Kak Nur ni. Dia kata amalan bagi hadiah dekat sahabat, dia kata bagi kat kawan-kawan kita, tanda kita kasih, tanda kita sayang pada kawan kita itu, adakah dia tu merupakan satu sunnah? Saudara Muhammad Zahiruddin pula, Masya Allah, bawa datang ayat Al-Quran lagi hari ni kan. Dia sebut Allah, malaikat berselawat ke atas Nabi SAW.
Jadi bagaimanakah cara selawat? Kalau kita nak beramal dengan selawat harian tu, selawat yang bagaimanakah yang terbaik? Jadi saya kira dua soalan itu cukuplah sebelum kita menangguhkan forum kita pada pagi ini. Silakan Doktor. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bagi menjawab persoalan yang dikemukakan oleh dua soalan tadi kan. Yang pertamanya ialah daripada sahabat kita bertanya tentang bagi hadiah. Apakah bagi hadiah sesama sahabat itu merupakan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya ya, itu sunnah Nabi. Apa buktinya, apa dalilnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu jelas menyatakan sedemikian. Antaranya tahadu tahabu. Kata Nabi, saling memberi hadiah itu dapat mengeratkan kasih sayang di antara kamu. Kita dengar sahabat kita, contohnya dikurniakan anak, kita pun beli apa-apa hadiah kita bagi, dia pun seronok je kan. Jadi maknanya dia boleh mengeratkan kasih sayang sesama kita. Jadi itu hadiah betul-betul hadiah, bukan hadiah yang inverted comma. Aku bagi hadiah ni ada makna ni. Ada makna. Itu tak boleh. Itu dia panggil rasuah. Dia kena, sebab hari ni istilahnya itu kena lihat. Walaupun istilahnya betul, tetapi maknanya tak betul. Contoh rasuah, kalau rasuah tak boleh. Sebab apa rasuah ni apa? Rasuah ni kita bagi sesuatu dengan ada menunggu habuan daripada apa yang kita bagi itu. Tetapi dalam konteks tadi bagi hadiah kepada sahabat-sahabat, itu satu benda perbuatan sunnah. InsyaAllah bila kita niat ikut Nabi, kita akan dapat pahala. Sebenarnya banyak benda-benda kehidupan seharian kita yang kita tak perasan pun bahawa ianya merupakan sunnah Nabi SAW. Sebab itu kita kena ingat dalam hadis Nabi ni disebut innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu berasaskan kepada niat. Walaupun benda yang kita buat biasa, benda kita makan, makan itu adat. Makannya adat, lapar makan nyang habislah. Tetapi boleh jadi ibadat bila mana kita menghidupkan sunnah Nabi. Bila kita nak makan, kita teringat hadis Nabi. Nabi cerita ni, samillah, nak makan baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan kanan, dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan yang di hadapan kamu dulu. Ini merupakan sunnah Nabi. Kita makan beridang contoh kan. Makan beridang. Jangan tangan duk hanggau. Orang tua-tua dulu kalau hanggau tu dia orang kata dia tampak tangan tu kan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu orang tua-tua pasal apa dia tampak tangan kita. Rupanya itu mukhalafatus sunnah, bercanggah dengan sunnah. Kena ambil hak depan dulu. Kena ambil depan dulu. Macam mana hak depan kita, walaupun depan kita kata sayur timun je. Kita makan beridang kan, depan kita sayur timun. Belah kanan kita gulai nangka. Belah kiri ikan green. Ujung sekali ayam 3 getui. Kita 4 orang. Kan? Jadi bila start nak makan tu dah nak ambil hak ayam tu. Takut habis. Tak boleh. Tak boleh. Macam mana pun timun lah. Ambil hak depan dulu. Ambil timun sikit. Okey. Timun kalau kena sambal belacan. Ambil sambal dulu kan. Saya favourite saya tu sambal. ambil sambal dulu, timun dulu. Ambil gulai nangka. Ambil ikan geri. Last sekali baru ambil ayam tadi. Baru nak ambil tengok cerah. Lah, habis dah pakai ambil dah. Tak apa, itu bukan rezeki kita. Yang penting kita sudah hidupkan sunnah Nabi SAW. Walaupun nampak tu benda tu simple. Nampak benda simple. Tetapi bila mana atas kecintaan, kasih sayang kita kepada Nabi, insya-Allah kita dikira mengamalkan sunnah. Hatta nak tidur sekalipun. Nak tidur. Ngantuk, bom, tidur. Habis itu yang rugi. Tapi kalau bila mana kita nak tidur, kita ingat, Nabi SAW bila nak tidur ni, Nabi SAW tidur, macam mana cara tidur? Atas lambung kanan. Ni atas lambung kanan. Ni baring belah kanan. Dan Nabi nak tidur, Nabi baca 3 qul dulu. Nabi SAW, hadis sahih Bukhari, daripada Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Nabi SAW sebelum tidur, Nabi akan baca 3 qul. 3 keperhabis lah. Baca perhabis lah. Jangan buat nak ambil ringkas ya. 3 qul ya kan. 3 qul perhabis. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca 3 surah itu, dan Nabi SAW
sapu seluruh tubuh badan Nabi. Ini sunnah tuan-tuan. Walaupun nak tidur pun bila kita buat macam tu, teringat Nabi, tidur kita dapat sunnah. Bayangkan kalau tidur tu tidur terus, tak bangkit-bangkit dah. Tak bangun-bangun dah. Tidur dalam sunnah Nabi SAW. Jadi itu dia. Amalan-amalan. Sebab tu kita nak kena kenal sunnah Nabi. Kita nak kena kenal sunnah Nabi supaya hak kita buat hari-hari itu insya-Allah bertepatan dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita akan dapat pahala kebaikan di dunia kita dapat, di akhirat lagi-lagilah banyak kita dapat. Di dunia ni tuan-tuan, tidur, cara tidur tu pun kalau ikut kajian menyatakan bahawa itulah antara tidur hak cara Nabi tunjuk pada kita yang boleh memberikan kerehatan yang terbaik pada seseorang. Desut tu badan. Itu kalau kita nak bincang desut saintifik, banyak Allah sebenarnya. Tapi keberkatan itu sampai ke akhirat kita peroleh. Soalan yang kedua tadi tentang selawat pada Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman kan, innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersabda Nabi, wahai orang beriman, berselawatlah kamu dan ucapkanlah salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara kita nak berselawat? Apa selawat yang terbaik? Dia kalau ikut selawat yang terbaik adalah selawat Ibrahimiyah, sebagaimana hak kita baca dalam tahiyat akhir. Itu selawat yang terbaik sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekurang-kurangnya selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita boleh nak ambil kalau hak tu panjang kita tak berselawat. Jadi kalau yang ringkas mungkin pun kita boleh berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Contohnya. Jadi yang penting kita amalkan berselawat kepada Nabi SAW. Kita memperbanyakkan selawat. Nabi kata, man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyara. Sesiapa yang selawat kepadaku sekali, kata Nabi, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Apa makna selawat Allah? Allah bagi rahmat kepada kita sangat-sangat banyak. Jadi tuan-tuan, akhirnya kesimpulannya saya nak sebut bahawa antara yang kita nak amalkan yang jangan tinggal. Yang ni saya dapat daripada guru saya di Syria. Ketika mana saya bertalaqi di Syria, teman-teman dululah. Daripada guru-guru yang mereka itu amat ambil berat terhadap amalan-amalan, terutama zikir-zikir dan sebagainya. Jadi antara yang dipesan, yang saya nak pesan juga, nak peringatkan diri saya juga sekali lagi dan juga semua sahabat lah, untuk kita amalkan termasuk selawat ni, iaitu setiap pagi dan setiap petang. Pagi dan petang ataupun pagi dan malam. Iaitu 3 ni kita jangan tinggal. Hak lain buat jugalah, tapi ni 3 ni kita jangan tinggal. Yang pertama, kita istighfar. Pagi sekurang-kurang 100 kali. Nak 1000 kali lagi bagus. 100 kali pagi, 100 kali petang. Istighfar, itu pertama. Yang kedua, kalimah tauhid, la ilaha illallah. 100 pagi, 100 kali pagi, 100 kali petang. Itu sekurang-kurangnya, lebih tak apa. Dan yang ketiga, berselawat kepada Nabi SAW. 100 kali pagi sekurang-kurangnya dan 100 kali petang. Kombinasi ketiga-tiganya, istighfar, la ilaha illallah dan selawat kepada Nabi SAW. Marilah sama-sama kita jadikan amalan dalam kehidupan kita sebagai tanda kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi kata, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man ya'ba. Setiap umat aku akan masuk syurga kecuali mereka yang ya'ba, mereka yang engkar. Lalu ditanya kepada Rasulullah, siapa yang engkar itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Sesiapa yang ikut aku, taat padaku, hidupkan sunnah aku, maka mereka itulah orang yang masuk syurga. Tapi siapa yang asani, yang derhaka padaku, bantah padaku, tak ikut aku, maka mereka itulah yang disebut sebagai aba, golongannya ingkar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Ustaz Dr. Suki sebentar tadi, dapat merungkaikan kekeliruan rakan-rakan kita yang bertanya dan juga dapat dikongsikan bersama dengan kita semua. Ingat itu pesanan daripada Ustaz Dr. Suki tadi, amalan yang
boleh kita amalkan. Itu 3 perkara tadi Ustaz sebut, istighfar, tahlil dan juga selawat. Ada 3 benda, 100 pagi dan juga 100 petang. InsyaAllah kita berazam untuk sama-sama kita laksanakan. Dan jangan lupa juga, kalau nak tidur baca 3 kul. Bukan Ustaz kata bukan kul, bukan 3 macam tu. Dia kena baca semua tu lah. Ayat-ayat daripada 3 surah kul itu. Kan, termasuklah yang nak tidur time kuliah, time forum, time ceramah kan. Ustaz, Ustaz nak ceramah kan, saya nak tidur baca kul huwallah dulu. Itu jangan amal. Minta ampun, minta maaf semua. Terima kasih pada yang hantar soalan tapi tak sempat nak baca kan. Alhamdulillah banyak yang menyaksikan forum kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada 2 panel jemputan kita, Ustaz Dr. Suki Osman dan juga Ustaz Ilya Ismail yang sudi hadir memenuhi jemputan kita. Terima kasih pada Jawi, terima kasih Surau Putra Al-Amin. Terima kasih jemaah yang menyaksikan secara langsung di FB Surau Putra Al-Amin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dapat memberi manfaat di atas muka bumi dan juga di hari akhirat nanti untuk kita mendapat syafaat yang akan menjadi saksi bahawa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja, ampun maaf dari saya dan kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.